Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, bersama dengan saya Cikgu Amir. Bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5, Cikgu harapkan kamu berada dalam keadaan yang sihat. Baiklah, minggu ini adalah minggu yang terakhir sebelum kamu bermula untuk cuti pertengahan. Cuti penggal pertengahan tahun. Baiklah. Sebelum kita pergi kepada lebih lanjut, cikgu harapkan kamu berada dalam keadaan yang sihat, dan bersedia untuk belajar. Baiklah, tema kita pada hari ini adalah kesihatan dan kebersihan. Masih lagi tema yang sama. Unit 5, kebersihan diri dan persekitaran. Tajuk pada hari ini adalah sangkutu. Makna sangkutu. Baiklah, standard pembelajaran kita akan menjurus kepada 4.3.2, iaitu mengubah suai cerita dengan bahasa yang indah dan santun secara separa berpandu dan mempersembahkannya secara kreatif. Baiklah, nampak tak gambar itu? Itu adalah kutu dik. Bukan lambah-lambah. Bukan spider. Itu adalah kutu. Bahaya tak kutu ni? Kat mana ada kutu? Kenapa kutu ni mendatangkan kemudaratan? Jadi persoalan-persoalan itu kita akan bincangkan selepas daripada ini. Jom kita tengok maksud kutu. Kutu ialah nama biasa untuk lebih 5,000 spesies serangga tidak bersayap dalam order Phyraphthera. Ini adalah nama saintifik bagi spesies ni lah. 3 daripadanya diklasifikasikan sebagai pembawa penyakit manusia. Kutu menjadi parasit kepada setiap burung dan mamalia kecuali monotreme, iaitu platypus dan echidna, kelawar, paus, dolphin, ikan lumba-lumba dan tenggiling. Kenapa diorang tak ada dekat binatang-binatang tu? Sebab sukar untuk berada pada kulit mereka. Betul tak? Kalau paus dengan dolphin, ikan lumba-lumba, macam mana kutu tu nak melekat? Ada juga kutu jenis air ni, kutu yang daripada segi orang kata jenis yang duduk dalam air ada juga. Tapi adalah setengah haiwan ataupun mamalia yang tidak dapat didekati oleh kutu. Kalau awak tengok tu, mikrograf cahaya tu menunjukkan itu adalah jenis kutu. Biasanya kat mana awak jumpa kutu ni? Paling dekat dengan kita. Kadang-kadang kalau tak ada kat rambut kita, cuba awak belik pada kucing yang selalu berada di sekitar kita. Saya rasa dekat kucing pun ada kutu. Jadi macam mana nak elakkan kutu ni daripada berada pada diri kita? Oleh itu kita kena jaga kebersihan diri sentiasa. Jom kita tengok bagaimana jangkitan boleh berlaku. Berikut merupakan aktiviti atau perkara yang meningkatkan risiko seseorang mendapat kutu kepala. Yang pertama dia kata berada di tempat yang sesak seperti tadika, sekolah ataupun taska. Seterusnya, kebersihan taska, sekolah dan tadika tidak dijaga dengan baik. Maksudnya kotor. Kemudian mempunyai adik-beradik yang lebih ramai. Dan mempunyai adik-beradik yang ramai ni adalah satu kelebihan juga, tetapi kadang-kadang daripada segi kebersihan ni, apabila seseorang itu dijangkiti kutu, jadi ada orang kata peluang untuk adik-beradik yang lain juga dijangkiti. Kemudian golongan sosioekonomi rendah, kawasan tempat tinggal yang kurang membangun, berkongsi barang seperti tuala, cadar ataupun selimut, baju yang tidak dibasuh dengan suhu yang panas dan dengan bersih. Kita maksudnya tak perlulah basuh dengan air panas, tapi kalaulah kata kita basuh pakaian kita dengan bersih, insyaAllah kebersihan itu akan lebih terjaga. Adik-beradik yang tidur sebantal ataupun satu katil, dan akhir sekali kulit kepala tidak dikeringkan dengan sempurna. Jadi ini adalah situasi-situasi ataupun perkara-perkara yang boleh meningkatkan risiko seseorang mendapat kutu kepala. Jom kita tengok apa cerita kita pada hari ini. Baiklah,
Untuk hari ini kamu boleh rujuk muka surat 34, bertajuk Sang Kutu. Cikgu akan bacakan dan cikgu harap kamu cuba faham apa cerita yang akan cikgu sampaikan kepada kamu. Baiklah, cikgu akan baca ya. Tajuknya Sang Kutu. Farisha sedang membaca buku cerita tentang kutu. Pada suatu hari, Syukri menggaru-garu kepalanya. Ibunya menyuruh Syukri mencuci rambut apabila mandi. Setelah mencucinya, kepala Syukri masih gatal dan dia berasa tidak selesa. Pada malam itu, "Wahai sang kutu sekalian, bagaimanakah kamu boleh tiba di sini? Maaf, kami dari kepala kawan Syukri. Semasa di sekolah, Syukri menggunakan sikat rambut kawannya. Aku pun ikut sebab tempat tinggal asal aku terlalu ramai." Nampak tak dari mana datang kutu ni? Padahal pada asalnya, kepala Syukri ni tak ada pun kutu. Tetapi tiba-tiba, makin banyak. Dia dah ada dah, nampak tu hasil. Kepala dia memang ada kutu, tapi makin lama makin banyak. Dari mana kutu-kutu tu datang? Rupa-rupanya Syukri menggunakan sikat kawan dia. Sikat ni kadang-kadang bila kamu pinjam, kita tak nampak telur kutu. Jadi benda tu akan berpindah. Ataupun kita tak nampak pun ada kutu ada sikat kan. Betul tak? Jadi sebab kutu ni kecil saja, bukannya besar macam kucing. Kalau besar macam kucing kita nampak. Kutu tu dekat sikat. Betul tak? Jadi kita dapat elakkan. Jadi sebab haiwan tu terlalu kecil, jadi sukar untuk kita elakkan daripada kejadian seperti itu berlaku. Jadi macam mana? Maksudnya di sini kita cuba elakkan daripada menggunakan ataupun meminjam barangan daripada rakan kita. Baiklah, seterusnya. Wah, semakin ramai anggota kita. Mari kita jelajah ke kawasan yang luas bak lautan ini. Tiba-tiba, aduh, aku tidak boleh bernafas. Cecair ini terlalu panas. Ayo, lari sahabat. Syukri telah menyapu rambutnya dengan ubat kutu. Matilah kita. Telur-telur kita pun habis musnah. Nampak tak dik? Bahaya kan? Jadi macam mana kita nak hapuskan ataupun mengelakkan jangkitan ini daripada berlaku? Jika terkena, kita boleh menggunakan ubat kutu. Ubat ni dah boleh dapat kat mana? Ubat ni kita boleh beli dekat farmasi ada jual, ataupun boleh dapatkan rawatan. Contohlah tiba-tiba kutu tu dah makin jauh masuk telinga ke, bahaya, seram. Jadi macam tu kita kena dapatkan rawatan lah. Jadi untuk mengelakkannya lebih awal, maksudnya kita perlulah sentiasa menggunakan shampoo, cuci rambut hingga bersih, kemudian lap rambut sehingga kering. Jadi perkara-perkara itu dapat mengelakkan daripada berlakunya jangkitan. Faham ya? Baiklah, seterusnya. Kita akan tiba pada aktiviti yang seterusnya. Aktiviti yang seterusnya adalah mengubah suai cerita dengan menggunakan bahasa yang indah dan santun. Macam mana nak buat? Cikgu akan bantu kamu, tetapi nanti di akhir pembelajaran nanti, cikgu nak kamu salin semula dalam buku karangan kamu cerita pendek yang telah siap berkaitan dengan cerita yang akan kita buat ni. Apa tajuknya? Berdasarkan daripada cerita sang kutu tadi, cikgu nak kamu olah cerita tersebut menjadi sang pijat. Alamak, binatang apa pula ni? Binatang ni sama juga bahaya macam kutu dik. Dia kecil je, tapi dia nakal. Dia tak jahat, dia nakal. Sang pijat. Jadi kita akan tengok sedikit fakta tentang sang pijat. Kita akan bacakan dulu. Gambar yang pertama, sang pijat dari semak. Kedua, hisap darah. Ketiga, mudah membiak. Dan keempat, sang pijat mati. Baiklah. Berdasarkan daripada frasa yang telah diberikan, kamu dikehendaki untuk mengubah suai cerita ataupun membina satu cerita berkaitan dengan tajuknya sang pijat. Cikgu akan bantu kamu. Sebelum tu kita tengok dulu fakta tentang pijat ni. Apa ciri-ciri pijat? Pijat ni berbentuk oval.
Okey, dia leper je. Okey, saiznya 3mm hingga 5mm. Okey, cuba tengok tangan awak tu nanti kecil je, tak besar mana pun. Okey, boleh ukur dengan pembaris 3mm dengan 5mm tu macam mana besar dia. Okey, warna hitam keperangan, bau busuk. Okey, hobi dia apa? Hisap darah manusia. Teruk hobi dia ni. Okey, boleh hidup di antara 6 hingga 12 bulan. Okey, tahan lapar dan dahaga sampai 1 tahun. Tengok, dia puasa lama. Setahun dia puasa. Kita tahan lapar dengan dahaga sekejap pun kadang-kadang buka tengah hari. Okey, pepijat betina boleh bertelur 500 hingga 1200 biji. Bayangkan seekor pepijat betina boleh bertelur 500 biji hingga 1200 biji. Kalau ayam kita bela boleh telur 500 hingga 1200. Saya rasa kita dah boleh buka kilang dah. Ni pepijat betina ni kalau ada 10, kalilah 10 ekor kali 500 biji. Nampak betapa cepatnya mereka boleh membiak. Baiklah. Okey, kita pergi kepada gambar yang pertama, iaitu sang pijat dari semak. Okey, cikgu dah bantu. Okey, cikgu dah isikan dalam jadual. Okey, bentuknya. Okey, cikgu bagi frasa, kemudian cikgu bagi ayat. Okey, contoh frasa sang pijat dari semak terbau darah. Okay, kemudian cikgu tolong awak bina ayat. Cikgu, boleh tak saya nak bina ayat saya sendiri cikgu? Boleh, tak ada masalah. Sangat dialu-alukan. Okay, itu bergantung kepada kreativiti kamu. Yang ini cumalah bantuan daripada cikgu untuk mereka yang tak berapa tahu nak bina ayat. Okay, jadi kalau kata kamu boleh olah ayat itu menjadi lebih gramatis dan menarik, okay, itu cikgu serahkan kepada kamu. Jadi okay, ini cerita yang cikgu dah bina. Okay, pada suatu hari sang pijat merayau-rayau mencari makanan. Okay, itu untuk frasa sang pijat. Okay, kemudian frasa dari semak. Fitri, seorang kanak-kanak yang keras kepala, baru keluar dari semak selepas bermain-main dengan rakannya. Okay, terbau darah ni cikgu tambahkan frasa tersebut supaya menjadi lebih gramatis. Sang pijat terbau darah manusia yang melalui kawasan semak itu ibarat langkah kanan. Okay, jika kamu perhatikan, cikgu masukkan simpulan bahasa. Okay, jadi apabila kita masukkan simpulan bahasa di dalam karangan kita, dalam ayat yang kita bina, okay, ayat tersebut akan menjadi lebih gramatis, lebih sedap dibaca. Okay, jika kamu perhatikan, okay, di sini keras kepala. Apa maksud keras kepala? Anak-anak, degil, okay, ataupun tidak mendengar kata. Okay, kemudian satu lagi langkah kanan, ibarat langkah kanan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Tak dengar. Langkah kanan tu rezeki yang hadir tiba-tiba. Okay, rezeki yang kamu dapat secara tiba-tiba. Contohlah awak pergi rumah kawan awak, tiba-tiba dia buat nasi biryani. Wah, langkah kanan ni macam tu lah, tempat makan kan. Baiklah, seterusnya hisap darah. Okay, frasa yang cikgu bantu kamu adalah menggigit kaki, hisap darah, suka darah. Jadi ayatnya akan berbentuk, okay, untuk menggigit kaki, sang pijat terus menggigit kaki Fitri tadi. Sang pijat yang kelaparan itu terus menghisap darah Fitri. Sang pijat amat suka darah manusia. Okay, jadi satu ayat yang, satu perenggan yang lengkap berkaitan dengan penerangan. Baiklah. Okay, mudah membiak. Selepas bermain menjadikan tilam, mudah membiak. Okey, jadi ayatnya, Fitri yang keletihan selepas bermain dengan rakannya lalu tidur di atas tilamnya. Sang pijat telah menjadikan tilam Fitri sebagai habitatnya. Hari demi hari, sang pijat amat mudah membiak di dalam katil Fitri. Bila habitat tu apa? Habitat ialah tempat tinggal. Okay, jika kita tengok fakta tadi, seekor pijat betina akan boleh menghasilkan 500 hingga 1200 biji telur. Jadi, okay, kalau kamu perhatikan, jika kamu bangun tidur terdapat gatal-gatal kemerah-merahan, okay, cuba pastikan bahawa tilam kamu tu tiada pijat yang membiak. Okay, seterusnya gambar yang diberikan adalah sang pijat mati. Okay, frasa yang cikgu bantu adalah berasa gatal menyembur racun serangga, sang pijat mati. Okay, ayatnya adalah badan Fitri berasa gatal dan kemerah-merahan.
Fitri amat terkejut melihat banyak pijat di tilamnya, lalu dia terus menyembur racun serangga pada tilamnya itu. Akhirnya sang pijat pun mati. Okey. Nampak kan kronologi daripada cerita sang pijat. Okey, kronologi itu maksudnya perpindahan daripada satu situasi ke satu situasi yang lain. Okey, jadi dalam pembinaan sesebuah karangan, okey, kamu memerlukan permulaan, okey, pertengahan dan diakhiri dengan pengakhiran. Okey, jadi dia akan nampak satu kronologi yang baik. Okey, tugasan kamu, okey, berdasarkan karangan sang kutu tadi, kita akan bina karangan sang pijat. Okey, berdasarkan cerita yang telah dibina, kamu dikendaki untuk menyalin semula cerita sang pijat dalam bentuk perenggan, karangan berperenggan. Okey, tugasan kamu boleh dibuat di dalam buku penulisan. Okey, faham Okey, baiklah, itu sahaja. Cikgu harapkan kita akan berjumpa lagi pada sesi PDP yang akan datang. Dan cikgu harap kamu mendapat sedikit manfaat daripada apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Jaga diri. Okey. Sentiasa pastikan kamu jaga SOP. Okey. Okey, itu sahaja. Jadi kita akan berjumpa lagi pada sesi PDP yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.